Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Manpan Studio. Pada video kali ini, Manpan Studio akan membahas pertanyaan dari video sebelum ni, iaitu dari Amirul yang bertanya apakah kelebihan mata jogan. Sebelum ni saya dah bahas beberapa info yang banyak tentang mata jogan. Jadi kalau korang nak tahu lebih jelas tentang mata jogan ni, korang boleh tengok video tu nanti, dan saya akan letakkan link di bawah. Dan dalam video ni hanya akan membahas dengan lebih jelas tentang kelebihan mata jogan. Untuk pengetahuan korang, kelebihan mata jogan sudah ditunjukkan beberapa dalam anime Boruto. Dan dalam video ni juga saya akan menambah beberapa teori tentang kekuatan mata jogan ini. Sebelum tu, yang mana yang baru sampai ke channel Manpan Studio, jangan lupa tekan button subscribe dan notification supaya korang tak ketinggalan dengan video-video yang baru dari channel Manpan Studio. Dan jadikan channel Manpan Studio antara channel anime yang terhebat di Malaysia ini. Okey, dah settle, jom kita mula. Jogan boleh dikatakan antara jutsu terkuat yang pernah wujud dalam anime Boruto. Dan banyak misteri lagi yang masih belum terbongkar tentang mata jogan ini. Dalam manga Boruto chapter 56 telah menunjukkan satu watak yang baru, dan nampaknya watak itu adalah seperti kemunculan God. Dan apa yang lebih menariknya, dekat sekeliling background pada God itu ada banyak mata jogan. Okey, dari info ini kita boleh katakan jogan ini bukanlah mata yang biasa. Kerana itulah telah dikatakan oleh Otsutsuki Tonori kepada Boruto, yang mana mata jogan ini akan menjadi penentu kepada dunia shinobi. Dan dari kata-kata ini menjadi tanda tanya, kenapa mata jogan ini mampu menjadi penentu kepada dunia shinobi. Sebelum kita masuk kepada teori, kita bahas dulu tentang kekuatan yang sudah ditunjukkan oleh mata jogan Boruto dalam anime. Yang pertama, jogan Boruto mampu menemukan kelemahan pada pihak lawannya. Perkara ini telah ditunjukkan dalam Boruto episod 14, yang mana dalam episod itu Boruto telah menghadapi dengan Noe. Disebabkan mata jogan Boruto telah aktif pada ketika itu, Boruto telah berjaya menemukan kelemahan di bahagian belakang tubuh Noe. Dan dengan bantuan dari Mitsuki, Boruto telah berjaya menyerang ke tempat kelemahan Noe dan telah memberi kesan kepada Noe. Dan itu kemampuan yang pertama. Seterusnya kita masuk kepada kemampuan yang kedua, iaitu jogan Boruto mampu melihat aliran cakra seseorang. Perkara ini pun sama berlaku saat Boruto melihat Noe dengan jogannya, yang mana pada ketika itu Boruto hendak menemukan kelemahan pada Noe. Dalam masa yang sama, Boruto juga telah nampak aliran cakra di tubuh Noe. Kemampuan ini sama seperti kemampuan yang ada pada pengguna mata Byakugan. Disebabkan itu, kemampuan ini sangat berpotensi besar dalam pertarungan, terutamanya apabila musuh itu hendak bersembunyi di sesuatu tempat. Mereka yang mempunyai kemampuan untuk melihat aliran cakra ini mudah untuk mencari musuh yang bersembunyi itu. Selepas itu, jogan Boruto juga mampu melihat jalur dimensi, dan perkara ini juga berlaku dalam Boruto episod 14. Yang mana pada ketika itu Boruto, Mitsuki dan Sumire berlari mencari jalan keluar dari tempat Noe. Dan tiba-tiba Boruto dengan jogannya telah melihat tempat di Konoha di mana Shikadai dan Denki mencari mereka. Yang keempat, jogan Boruto juga mampu menggunakan jutsu ruang dan waktu. Yang mana apabila Boruto telah melihat jalur alur dimensi itu, Boruto juga mampu melalui ke dimensi itu, seperti Boruto yang telah melihat ke tempat di mana Shikadai dan Denki berada. Lalu Boruto, Mitsuki dan Sumire telah melalui ke tempat Shikadai berada itu. Kalau selepas ini Boruto boleh menggunakan teknik seperti jutsu ruang dan waktu ini lagi, mungkin selepas ini Boruto akan mempunyai dua cara untuk menggunakan jutsu ruang dan waktu. Disebabkan yang mana sudah kita ketahui, dengan karma Boruto juga Boruto mampu menggunakan jutsu ruang dan waktu. Dan kita masuk kepada kemampuan terakhir yang telah ditunjukkan oleh mata jogan dalam anime Boruto, iaitu Boruto mampu membaca arah gerakan dari pihak musuh dengan mata jogannya. Hal ini telah ditunjukkan ketika Boruto melawan Otsutsuki Urashiki. Urashiki telah berpindah ke merata tempat dengan jutsu Yomutsu Hirasaka. Namun disebabkan jogan Boruto telah aktif pada ketika itu, Boruto telah mengejutkan Urashiki, yang mana dia mampu membaca di mana Urashiki akan muncul. Dan boleh dikatakan kekuatan ini akan menjadikan dan membuatkan Boruto tidak akan tersentuh
oleh pihak musuh. Dan itulah beberapa kemampuan yang telah ditunjukkan oleh mata jogan Boruto dalam anime. Sekarang kita masuk kepada teori pula. Dan teori ini hanyalah berdasarkan pendapat dari saya. Jadi macam biasalah, kalau korang ada pendapat yang lebih menarik ataupun tak setuju dengan teori ini, just drop dekat komen di bawah. Iaitu teori saya yang pertama adalah jogan ini mungkin akan meningkatkan kekuatan dan kelajuan dalam tubuh Boruto. Mungkin apabila jogan telah diaktifkan, kekuatan fizik yang ada pada Boruto akan menaik dengan lebih mendadak. Sebab perkara ini memang sudah terjadi kepada Boruto itu sendiri, iaitu seperti karmanya. Apabila karma pada Boruto telah aktif, kekuatan fizik dan kecepatan pada Boruto semakin meningkat. Jadi perkara ini juga tak mustahil terjadi pada jogan Boruto. Seterusnya kita masuk kepada teori yang kedua, iaitu jogan Boruto ini juga mungkin akan menyebabkan Boruto mampu mengalahkan watak yang telah ditunjukkan dalam chapter manga Boruto 56, iaitu kemunculan God yang telah ditunjukkan. Kenapa saya berani kata macam ni? Disebabkan kalau kita refer dari kata-kata Otsutsuki Toneri yang berkata jogan ini mampu menentukan takdir dunia dan selamatkan dunia shinobi. Jadi dari sini saya menganggap dan merasakan mungkin musuh terakhir yang akan menyerang dunia shinobi bukanlah Amado, bukanlah Eda ataupun Code, tetapi kemunculan God itu sendiri. Dan satu-satunya kunci untuk mengalahkannya hanyalah dengan jogan Boruto ini. Jadi macam mana dengan pendapat korang tentang teori ini? Kalau kita fikirkan, teori ini memang boleh diterima dan agak masuk akal. Dan sebab ni jugalah kita boleh katakan sebab apa Otsutsuki Toneri dan Momoshiki mengatakan jogan Boruto itu amat penting untuk menyelamatkan dunia shinobi. Dan dengan jogan inilah dia mampu menentukan takdir dunia shinobi. Sebab apa dikatakan macam tu? Mungkin disebabkan jogan Boruto inilah akan menjadi penyebab kepada kekalahan God itu sendiri. Dan setakat itu sahaja beberapa info dan teori tentang kekuatan mata jogan yang saya boleh bahaskan dalam video ni. Maaflah kalau teori ni kalau korang rasa agak pelik ataupun tak berapa setuju, tak apa. Korang boleh drop komen korang dekat bawah. Dan bagi korang yang ada request tajuk, korang boleh komen juga di bawah. Dan dengan like yang terbanyak, insya-Allah saya akan pilih untuk konten seterusnya. Dan selepas ini saya juga akan buat banyak lagi konten yang berdasarkan pertanyaan dari korang. Dan ingat juga, dari sini bukan bermakna saya mengetahui segalanya tentang anime Boruto. Cuma dengan cara ini kita dapat berbincang dengan lebih mendalam dan menarik tentang anime Boruto ini. Jadi saya harap sangatlah korang dapat berikan komen tentang tajuk yang korang mahu saya bahaskan. Sebelum kita akhiri video ini, macam biasa sedikit renungan. Kita mestilah sentiasa bangkit walau kita telah gagal berkali-kali. Kerana mungkin dengan semangat itu, kejayaan yang selama ini kita mahukan akan kita miliki. Kerana semua ini, Uzumaki Boruto pernah berkata, "Aku mesti bangkit walau jatuh berkali-kali. Takkan ku biarkan kau merosak kedamaian yang telah diperoleh dengan susah payah ini." Jadi, inilah pembahasan saya dalam video ni. Maaf kalau saya ada kesalahan kata dan kesalahan fakta dalam video ni. Dan kalau korang ada apa-apa pendapat, just drop dekat komen di bawah. Dan jangan lupa untuk request tajuk yang akan datang. Teruskan support channel Manpan Studio untuk mendapatkan 10k subscriber dalam tahun ni. InsyaAllah impian itu akan tercapai dengan bantuan daripada korang. Akhir kata, saya Bro Aiman. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.